Ada orang bertanya saya tentang persoalan hukum jenazah orang Islam dikebumikan di tempat bukan Islam. Ya, baik. Ini pertanyaan ni ataupun persoalan ini diajukan oleh satu TikTok namanya Kakak Norway. Macam itulah ya, ada orang tag saya. Jadi begini, jenazah pada hukum asalnya jenazah orang Islam ialah mana dia meninggal situ dikebumikan, dan semestinya dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Ada hadis Nabi SAW mengunjungi tanah perkuburan orang Islam, Nabi doakannya. Kemudian Nabi jalan lagi, Nabi bertemu pula perkuburan orang bukan Islam, orang musyrik. Nabi mengatakan pula sesuatu benda yang inilah perkara-perkara yang dulu pernah disebutkan kepada kamu tapi kamu tak beriman. Macam itulah maksud dia. Ya. Makna kata di situ kita nak menunjukkan bahawa ada terdapat dua perbezaan, iaitu kubur Islam dan kubur bukan Islam. Inilah pegangan majoriti ulama bahawa setiap tanah perkuburan itu perlu diasingkan antara Islam dan juga bukan Islam. Baik, persoalannya ialah sekiranya orang tu meninggal di luar negara yang mana rakyatnya majoriti bukan Islam, dan sekiranya dia mati, boleh tak kalau negara itu ataupun pihak berkuasa tempatan itu meletakkan syarat semua jenazah dikebumikan satu tempat, yakni bercampurlah antara Islam dan juga bukan Islam? Maka jawapannya ialah, pertama, kita kena tahu sekiranya ada tanah perkuburan lain di luar, maka cari di luar kawasan situ. Ya, kita kena tahu bahawa dekat muka bumi kita sekarang ni rata-ratanya mesti ada orang Islam dan mesti ada tanah perkuburan. Ya. Baik, kalau sekiranya kubur itu jauh kan, dan tak mungkin untuk kita dapat tanah kubur yang berdekatan dalam keadaan segera, maka di situ kita mintalah satu kawasan, di kawasan tanah kuburan tu, kawasan yang lain yang khusus untuk orang Islam, yang mana kita uruskan secara orang Islam, yakni mandi, kafan, solat, dan ke bumi mestilah menghadap ke arah kiblat. Maka dalam hal ini ada satu kewajipan, dan ia adalah rukun wajib dalam pengurusan jenazah. Tak boleh kerana alasan kita dah cuba dah, tapi orang tu kata dia nak uruskan sendiri. Makna kata kita nak serahkan urusan jenazah orang Islam kepada non-Muslim. Ini tak boleh. Maka orang yang ada dalam kawasan tu, yakni kawan-kawan yang Muslim ataupun keluarga Muslim, bertanggungjawab untuk selesaikan masalah ini. Dia kena usahalah. Sama ada pertama, kalau tak dapat tanah kubur orang Islam ataupun tak dapat nak ke bumi dengan cara orang Islam, dia kena bawa balik. Bawa baliklah, ataupun keluar daripada kawasan situ. Itu antara kaedahnya lah. Dan sekiranya hal itu tidak memungkinkan, mudarat sangat, makna kata jenazah uzur ataupun jenazah berpenyakit, COVID dan sebagainya, pihak berkuasa tempatan pun tak nak lepaskan jenazah terbang keluar atau sebagainya, maka tak ada pula orang yang nak uruskan secara Islam kat sana. Orang Islam pun tak ada. Maka itu adalah dalam bab darurat. Darurat yang ini satu perkara yang kita terlepas tanggungjawab daripadanya. Sebab apa? Pada kita dah usaha, tapi atas kekangan-kekangan yang tak boleh dielakkan, maka kita terlepas daripada tanggungjawab itu. Dan pada jenazah pula, maka jenazah semuanya dia tidaklah tertanggung. Ya? Allah Ta'ala tidak akan taklif ataupun memberikan tanggungjawab kepada si mati, kat mana dia nak diuruskan, kat mana dia nak kebumikan. Mana kata ikut kemampuan kita lah. Orang yang mati ni, dia tidak akan tertanggung apa-apa akibat. Kesian dia meninggal tanam kat kawasan orang bukan Islam. Dia tak ada apa-apa efek pun, kesan pun. Ya? Jika ditanam di perkuburan bukan Muslim, dia tak ada masalah, sebab yang hanya ditanggung ke akhirat nanti ialah amal soleh dia. Maka kat situ kita kena faham, kita cuba untuk kebumikan secara rukun pengurusan jenazah kita secara Islam. Sekiranya ada hal-hal yang terhalang, maka ia dianggap sebagai darurat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Dan satu lagi saya nak pesan bahawa ikutlah sunnah Nabi SAW, di mana kita meninggal, di situlah kita sebaik-baiknya kita dikebumikan. Ya, kalau nak bawa balik cerita panjang tau. Perut kena rodok, darah habis keluar. Banyak cerita dia tuan-tuan. Nak tahu lebih lanjut, boleh tengoklah cerita-cerita saya sebelum ni tentang pengurusan jenazah luar negara. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.